Anda sedang mendengar Shock Podcast. Shock. Hello guys, what's up? Okay, kembali lagi bersama Mirul Aiman, Celebrity Podcast. Jadi, bagaimana kehidupan seorang Mirul Aiman sebelum masuk ke dalam dunia industri seni? Okey, Mirul Aiman adalah seorang anak kedua daripada 5 adik-beradik. Adalah anak lelaki sulung dan saya mempunyai kakak dan 2 adik lelaki, termasuk adik bongsu saya perempuan. Dan my parents still working right now. My mom adalah pegawai bank dan my father is surveyor. So, saya dibesarkan di Putrajaya, membesar di Putrajaya. Then I moved to Kuala Lumpur, which is I bersekolah di Sekolah Bahasa Nama Penuh, Sekolah Menengah Sains Selangor, daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. So, I'm a rugby player for 5 years ketika di dalam sekolah asrama tu. Dan saya banyak belajar benda lah. Sekolah Menengah Sains Selangor ni, which is I belajar in terms of discipline, how to stand by your own. Pada umur 13 tahun tu, kita tak ada ibu bapa di sebelah kan. Everything is daripada kaki kita sendiri. And then I play rugby, pressure, commitment, disiplin. I belajar banyak benda pada umur yang muda lah. And then I tak explore lagi apa minat I dalam industri ni, but I explore minat I dalam bidang sukan lah. I play rugby dan sebagainya lah. Dan lepas pada sekolah menengah, I go to University Selangor. I'm taking mechanical engineering, foundation in science, mula-mula asasi sains, kemudian berubah kepada Bachelor of Mechanical Engineering dan alhamdulillah habis. Okay, ketika Unicel ni ada cerita best lah. Sebelum I masuk last semester dalam Unicel tu, I dapat kira remaja. So ketika bila I masuk kira remaja tu, I kena defer 1 sem. So bila I nak defer 1 sem tu, dia ada problem dengan parent I. Okay, you betul-betul boleh sambung ke? Lepas pada kira remaja? Ataupun you memang hilang kat dalam dunia industri seni? Ataupun you dah busy dah? Macam ni you rasa? Okay, Angah rasa macam ni. Angah rasa Angah janji Angah boleh habiskan belajar macam ni pun. Angah nak masuk remaja, Angah menang, Angah nak habiskan belajar. Dan I managed to do it. After remaja, selepas 3 hari macam tu, 3 hari I dinobatkan sebagai pemenang remaja. I terus masuk kelas untuk do my FYP final project, and alhamdulillah Tuhan membantu I dan I dapat my degree already. Tapi I belum grad lah, I tak combo lagi. Dah daftar tapi sebelum ni I tak daftar lagi because of busy timing semua lah. Dan alhamdulillah lah, I akan combo maybe bulan 9 ni. So dia tunggulah, Mira pun tak sabar juga. Ketika masuk dalam industri tu, banyak pengalaman yang I lalu ketika I kecil sampai ke besar tu membantu I bila masuk dalam industri. Yelah, I seorang pelakon, I kena tahu banyak rasa supaya I boleh pinjam di dalam scene itu. So I membesar with a raw experience. My dad ajar I to be a good leader. The supply to be a good leader tu adalah from my father. Then from my mom pula, dia ajar I to be more love lah. Dia ajar I instrumen manusia ni adalah love, adalah cinta. So itu tugas my mom, dan my dad pula tugas dia adalah to be a leader. So banyak benda yang I rasa laluan kehidupan I ni membantu I to be an actor lah. Banyak I pinjam rasa semua dan sebagainya. But I rasa I kena share satu benda lah. Masa I kecil, sebenarnya I dah lama dah minat industri ni. Cuma kita tak perasan. Kadang-kadang kita lalu benda tu, tapi kita tak perasan yang kita lalu benda tu disebabkan kita minat benda tu. Dulu masa saya kecil, like 10 tahun, 11 tahun, bila my mom dengan my dad datang balik rumah setiap hari Jumaat malam, I akan prepare dengan my adik-beradik untuk do a sketch. Do a show lah dekat ruang tamu family I. And then my mom dengan my dad bila balik, dia akan duduk, okay, Angah dengan adik-adik ada satu persembahan ni, Hang Tuah dengan Han Jebat. The best thing is, my mom dengan my dad ni, abang dan mama, sangat-sangat memahami. Diorang melayankan je. Dia tengok kita duduk dan kita orang berlakon time kecil. So Mira rasa itu adalah pengalaman yang rasa macam, dulu aku tak rasa benda tu pengalaman yang sangat memorable, but sekarang Mira rasa macam okay, itu adalah pengalaman aku yang menunjukkan sebenarnya daripada kecil aku minat berlakon pun kan. And I dapat support yang sangat kokoh daripada mama dan abah, daripada keluarga I, daripada kawan-kawan I. Ialah seorang pelajar mechanical engineering ingin bertukar arah ke bidang lakonan, dan tak semua orang memahami benda tu. Mira bersyukur orang-orang yang sekeliling Mirul ni faham apa yang Mira buat lah. Itulah sedikit sebanyak. Sebab tu kita as a human, we manage
kita bertanggungjawab untuk explore diri kita apa. Dan Mirul pun rasa itu adalah kelemahan Mirul lagi lah, which is kita sentiasa tak tahu lagi siapa diri kita sebenarnya kan. Dan itu adalah tanggungjawab kita. Selain daripada kita follow lumrah alam, which is kita kena kerja, kita kena isi minyak, kita kena apa dan sebagainya, sebenarnya kita ada satu lagi kerja, which is kita kena faham diri kita. We need always to explore what ourselves need kan. Apa yang kita nak sebenarnya. Setiap hari bila kita cuba cari apa yang kita nak, kita akan tahu apa mission kita. So bila kita tahu apa mission kita, kita akan timbul minat. So itu maksudnya kita kena tahu apa yang kita minat. Bila kita tahu apa yang kita minat, kita ikhlas benda kita buat apa yang kita minat. Bila kita ikhlas buat benda yang kita minat, dan daripada situ kerja kita akan jadi quality. Number one is the quality. Itulah dia punya proses. Daripada explore diri sendiri sampailah kita faham apa yang kerja kita nak. So the advice is, kita jangan pernah berhenti bermimpi lah. Kita adalah pemimpi dan kita sentiasa bermimpi apa yang kita nak pun. Dan kadang-kadang kita tak tahu mimpi kita tu betul ke untuk hidup kita. But percayalah, kita tak akan mimpikan, kita tak akan inginkan benda yang kita mimpikan itu kalau kita tak ada kekuatan untuk buat benda tu. Just percaya apa yang you boleh buat dan just percaya kebolehan diri. Hello guys, jangan lupa untuk stay tune for next episode sebab Mirul nak share perjalanan Mirul pula dekat High Concept. Yeah.